dengan produk halal, kalau betul-betul je dari Jabatan Agama Islam yang produk halal tu, kita tak dapat percaya juga. Tapi kita pandukan dengan dia punya logo. Kan sekarang ni kalau logo tu tak, yalah, halal diiktiraf, memang kita tak pergilah tempat yang macam tu lah. Dari segi makanan memang saya ada ragu ya, sebab banyak macam kes-kes di kedai-kedai mamak banyak yang guna logo macam saya rasa diragui lah. Sebab kerja ni pun ramai yang pada saya bukannya semua Islam. Ada tukang masak dia pun kaum-kaum, maksud saya bukan kaum lah, tapi maksudnya agama lain lah. Barang-barang produk pada saya, contohnya saya tengok kasut lah kan. Contoh yang jenama-jenama ni macam bukan jenama lah, tak jenama pun saya tengok benda-benda tu macam bercampur lah, sebab kita pun tak tahu macam mana dia punya tu kan. Kita sebagai orang Islam ni benda tu jadi keutamaan kan. Bukannya mesti tapi wajib kita tahu benda tu sama ada halal atau tidak. Kalau rasa lah benda tu tengok halal dulu lah. Kadang halal tu hanya tulisan Rumi halal saja, setengah tu daripada JAKIM kan. So tengok kalau ada yang JAKIM yang betul, so kita kalau rasa halal ni tulisan Rumi saja tu, so janganlah. Tu benda tu was-was pun tak elok untuk kita. Sebagai orang Islam kita tak boleh was-was. Kita sebagai seorang pengguna kan, seorang masyarakat orang Islam, kita dah nampakkan logo halal sebenar macam ni. So kita dah mesti tahulah nak bezakan, so nak pilih mana satu kan. Dia ragu-ragu jugalah dengan penguatkuasaan kan. Bagus kalau dah implement tapi penguatkuasaan tu kurang. Jadi saya syorkan kepada pihak berkuasa, bagus laksanakan undang-undang yang baru ni, tapi kena ada penguatkuasaan seterusnya. Ya macam pada saya sekarang ni bukan je kerajaan, NGO pun patut proaktif lah untuk benda ni kan, untuk mengasingkan benda macam ni, letak pada tempat yang sesuai lah, sebab bercampur kan, mengasingkan daripada halal dengan tak. Ya, itu dia antara pendapat juga kata orang ramai berkaitan dengan lambakan barangan yang diragui halal. Jadi untuk mengetahuinya dengan lebih lanjut, sebagai maklumat, kita sama-sama kita berkongsi ilmu juga pengetahuan pagi ini. Kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Makmur Osman, Setiausaha Agung Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, kalau kita dengar tadi macam-macam pendapat kata orang ramai, dan ada juga kata rakan kita di Facebook, Ju Ashlan Ashfarina, katanya betul-betul memang heran ni, macam mana boleh dijual di khalayak begitu saja. Kita dah sekarang ni dah ada logo halal, memang dah satu, tapi masih lagi ada keraguan tentang status halal itu. Okay. Yang pertama sekali kita kena faham bahawa peniaga atau pengusaha ini dia tahu tentang consumer behavior. Consumer behavior atau pengguna ni selalunya dia lupa. Kadang dia tu dia take for granted. Dan ini dikapitaliskan oleh pengusaha atau peniaga. Di mana kita dapati bahawa kita mengalami kesukaran untuk memastikan 100%, sedangkan itu adalah tanggungjawab kita sebagai pengguna. Mencari halal itu fardu kat atas kita. Cuma kerajaan boleh memantau, boleh memastikan bahawa semua produk yang masuk dalam pasaran, sama ada daripada dalam negara atau luar negara sendiri, ia mesti memenuhi piawaian ataupun pensijilan yang telah ditetapkan. APD yang baru ini memberikan lebih kuasa kepada JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri untuk menguatkuasakan peruntukan tersebut. Dan dengan itu, mulai daripada awal tahun ini, tidak ada lagi semana-mana badan yang boleh mengeluarkan pensijilan halal kepada barangan, sama ada makanan, pakaian, kosmetik, perubatan dan sebagainya, kecuali JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri. Persoalannya sekarang ialah, apakah kerajaan benar-benar serius dalam menyelesaikan isu ini? Sebab apa saya timbulkan persoalan ini? Kerana setelah sekian tahun belum ada satu akta yang stand alone. Akta sama kita akta produk halal atau seumpamanya. Kerana dengan adanya akta ini boleh diperturunkan di peringkat negeri untuk membuat enactment, di mana ia boleh memberikan kuasa lebih kepada pihak-pihak yang berwajib. Ambil contoh saja akta kawalan mutu makanan. Bila ada akta tersebut, maka di peringkat negeri dia boleh buat peruntukan undang-undang. Premis yang nak jual makanan mesti ada mendapat suntikan TY2, mesti ada lulus dan sebagainya, kebersihan. Jadi bagi saya ini persoalan pertama. Yang kedua,
kita lihat bahawa tanggungjawab sangat besar kepada JAKIM dan Jabatan Pengurusan Negeri. Apakah peruntukan si kewangan mencukupi, human resource mencukupi, teknologi mencukupi? Ini juga harus kita fikirkan kerana dalam kecanggihan sekarang ini barangan-barangan itu sangat sukar untuk kita kenal pasti dia halal ataupun tidak, terutamanya di peringkat molekular. Kita baru ni mungkin dikejutkan oleh barangan yang disahkan halal pada peringkat awalnya, kemudian bila diragui dan diuji di makmal, ternyata ia mengandungi DNA babi. Ini satu persoalan yang harus dan wajar untuk kita fikirkan, sebab sebagai orang biasa kita paling kita boleh tengok pun, ada logo halal. Kadang-kadang logo halal ni pun dia boleh ciplak. Ada beberapa persoalan. Satu, kadang-kadang itu ialah logo halal itu diberi kepada pusat sembelihan, tapi logo halal sama juga digunakan di premis jualan. Jadi orang ingat, ada halal. Betul, sah. Lepas tu yang kedua, ada orang yang telah expired. Ada orang menggunakan syarikat orang lain. Banyak penipuan-penipuan berlaku. Oleh kerana banyaknya penipuan berlaku ini, maka timbul keraguan. Apa yang harus kita buat? Sebagai pengguna lah, bagi saya yang terbaiknya adalah apa yang kita kenal pasti sendiri. Maknanya dia ada dua isu. Satu, memang barangan halal. Satu, barangan yang disahkan halal. Yang disahkan halal itu oleh pihak ketiga. Tapi memang barangan itu halal yang di rumah kita. Terutama menyebab makanan. Jadi untuk itu saya ingin menggalakkan kepada pengguna, seboleh-bolehnya kita makan makanan yang kita masak sendiri atau orang yang kita kenali. Misalnya kalau di tempat kerja kita boleh tong-tong lah. Dia buat sikit, G buat sikit, saya buat sikit, dan kita boleh share. Dan banyak perkara-perkara yang boleh kita atasi. Jadi bagi saya, oleh kerana isu lambat kait ini satu isu yang sebenarnya sangat serius. Sebab ia melibatkan kesempurnaan ibadat umat Islam. Dan dia mungkin menjadi satu isu yang sangat sensitif dan juga ia boleh menjadi satu sabotaj ekonomi kepada negara. Dan kita ingin menjadi halal hub yang terbaik di seluruh dunia. Barangan kita keluarkan, kita sahkan halal oleh JAKIM, tetapi transportationnya mungkin tidak ada mendapat halal logistik dan sebagainya. Kemudian sampai ke sebuah negara katalah di negara Eropah atau negara Timur Tengah, kemudian baru diuji ada DNA babi. Bayangkan runtuh segala apa yang kita buat. Jadi bagi saya, isu lambat kait ini adalah tips of iceberg. Artinya pihak kerajaan, pihak pengguna, sama ada NGO atau sebagainya, pihak pengusaha mesti benar-benar ikhlas untuk melahirkan produk yang halal bersesuaian dengan hasrat kerajaan untuk menjadi halal hub yang terbaik dalam dunia. Tapi itu saya kira agak sukar untuk kita bendung. Saya kira sebabnya kalau kita sebagai pengguna pun sekarang ni kan semua orang nak kejar masa. Kalau beli barang pun beli makanan segera. Kadang-kadang kita hanya baca secara sekali impas orang kata segala intipatinya, apa ramuannya. Mungkin singkatannya kita tak tahu yang mengandungi apa-apa bahan yang tidak sepatutnya, haram dan sebagainya. Dan ada satu lagi, setengah premis ni meletakkan ditanggung halal. Adakah itu juga halal ataupun tidak sebenarnya? Sekarang ni tak boleh. Tak boleh. Sedang ada APD-nya yang diperkemas kini kerana yang dipertingkatkan kuasanya ni tak boleh. Dia hanya boleh terima pakai. Sebab itu saya nasihatkan kepada pengguna. Kita ni kena faham bahawa apakah hasrat kerajaan. Hasrat kerajaan adalah untuk memudahkan semua pihak. Iaitu pihak peniaga, sebenarnya tak susah mana pun untuk mendapat persetujuan dengan syarat kita memenuhi piawaian tersebut. Proses katalah nak buat itu, you mesti proses itu di kawasan industri. Kilangnya mesti dapat GMP. Kalau barang makanan dah dapat HACCP, kemudian dah dapat halal. Jadi halal itu merangkumi segala-gala tadi kerana ia merupakan jaminan kualiti makanan dan keselamatan makanan itu sendiri. Jadi bagi saya dalam hal inilah kita kena fokus betul-betul lah. Awal tahun ni sempena masih lagi awal dan kita nak menyambut Amul Rasul. Kita ada satu iltizam baru lah. Jadi mungkin ada di kalangan penonton kita yang mungkin pihak Persatuan Pengguna Islam sendiri telah menenaraikan antara mungkin bahan-bahan ataupun produk-produk yang halal, tidak halal ataupun masih lagi diragui statusnya. Mungkin mereka boleh tengok di laman web dan sebagainya. Kita boleh di laman web kita atau di blog kita type saja PPIM. Cuma di sini saya nak nasihatkan. Ini kena faham. Kadang-kadang ini sekarang ni gajah sama gajah yang bergaduh
pelanduk mati. Maksudnya Aha. dua entiti perniagaan bersaing, kemudian dia gunakan nama Persatuan Pengguna Islam Malaysia ke atau Persatuan Kebajikan Islam mana-mana ke, dia pun keluarkan senarai panjang. Daripada 100 dia selitkan pesaing dia. Yang 90 memang betul tidak halal. Ya. Tapi oleh kerana kita tengok dah 90 ni betul lah ni. Dah markah excellent Jadi saya nasihatkan kepada pengguna boleh layari laman web kita. Kita pun hanya link kepada JAKIM. Sebab kita tak mahu maklumat yang kita dapat itu maklumat yang tidak autentik, tidak ada authority. Sebab itu saya nasihatkan kepada kita kena dapat. Baru-baru ni ada isu tentang sausage yang dihasilkan oleh satu pihak yang memang dapat halal JAKIM, kemudian ada pihak lain yang menyaingi. Tapi bagaimana kita nak kena pasti? Susah. Sebab yang boleh membezakan itulah yang tahu saja. Dalam isu itu, kalau siapa yang ingin biasanya boleh hubungi saya terus kerana kita berjelaskan apakah yang membedakan. Kalau kita umumkan nanti pesaing tahu apa yang membedakan dia. Dia ada kita panggil dia a very secret numbers yang boleh kita sahkan. Ini saya punya, ini orang lain punya. Yang ini orang lain tak boleh tahu. Tapi untuk macam maklumat persatuan kita tahulah. Kerana ini untuk kita bantu menjelaskan kepada orang ramai. Jadi bagi saya lah, sebagai memang kita sekarang kerja waktu. Siapa pun tak ada pernah Tuhan bagi lebih daripada 24 jam. You dapat 24 jam, saya dapat 24 jam. Kalau orang lain boleh manage time dia dengan baik, boleh menyediakan makanan di rumah. Sebab saya dapati bahawa hari ini banyak anak tak sayang mak, mak tak sayang suami, isteri tak sayang, sebab dia berpunca pada makanan. Berapa orang yang kata, saya susah lah, kita career woman lah. Betul. Sebenarnya tukang masak ni kena lelaki. Suami kena masak. Suami kena bangun. Ayo suami. Kita kena jadi seorang yang pandai masak, yang menyediakan makanan untuk anak dan isteri kita. Sebab bagi saya, itu tanggungjawab kita. Jangan kita outsource kepada isteri, outsource kepada isteri orang lain. Jadi akhirnya kasih sayang untuk air tangan tu tidak ada. Jadi saya nak katakan di sini bahawa yang di rumah kita harus yang terbaik. Maknanya nak sampai masuk dalam rumah kita tu, suami kena pastikan bawa masuk tu yang halal. Produk yang halal, duit yang halal, semua yang halal. Barulah ia boleh merubah jiwa, sifat nurani kita. Dan saya rasa kita kena faham bahawa mencari yang halal ni fardu kat atas setiap kita. Tak boleh kita kata lepas. Memang macam kata Jila, kita tak cukup waktu. Jadi bagi saya sebenarnya kita boleh masak awal kat rumah. Lepas tu panas-panaskan ni banyak teknik dipanaskan. Kita kena cari masa untuk curi masa kita. Tempat kerja pun kita ada coffee corner, kita disediakan barangkali microwave, boleh panaskan saja dan seumpamanya. Dan bagi saya lah, seperti kata patah Melayu, nak seribu daya, tak nak seribu dalih. Itulah, dan yang penting juga kita adalah apa yang kita makan. Betul, tak begitu Datuk? Betul. Sebab kita kena lihat banyak kajian yang dibuat oleh ulama terdahulu, ahli sains sekarang membuktikan bahawa khususnya makanan yang ada unsur babi, sama ada kita makan secara sedar ataupun tidak, ia akan mempengaruhi jiwa kita. Dia akan mempengaruhi sifat kita. Dia akan mempengaruhi tindak tanduk kita. Saya selalu bagi satu gambaran, satu kolam, kalau dimasukkan dengan air yang kotor, yang keluar mesti kotor punya. Jadi untuk itu kita kena pastikan sumber yang masuk dalam jiwa kita, dalam makanan, dalam badan kita itu, ini sumber yang betul-betul halal, yang betul-betul bersih, yang betul-betul selamat untuk kita di dunia dan akhirat. Jadi bagi saya lah, isu lambakan ini hanya akan dapat ditangani dengan baik, dengan sempurna kalau semua pihak bertanggungjawab. Pengguna bertanggungjawab, peniaga bertanggungjawab, dan kerajaan fokuskan kepada untuk menyelesaikan isu ini kerana ia melibatkan majoriti kepada umat di Malaysia dan ia menjadi satu syiar supaya negara lain yang sekarang dah memang kagum dengan kemajuan negara kita, supaya negara kita ini akan menjadi contoh dan teladan. Dan jangan kita beri kesempatan kepada negara-negara luar jadikan ia sebagai lambakan. Ini kita lambakan barangan halal saja. Banyak lagi barangan-barangan lain yang dijadikan Malaysia ini sebagai pusat lambakannya. Jadi sebab itulah saya sangat-sangat mengharapkanlah kepada pengguna, kita kena rajin, kita kena prihatin dan teliti. Dan untuk itulah saya sangat mengharapkan supaya semua pihak fokus sama ada media massa, media elektronik semua ni, dari masa ke masa informasi itu mesti dikemaskinikan. Informasi di JAKIM juga mesti dia
kita panggil real time lah. Ya. Jangan ada juga kes-kes yang kadang-kadang tu mungkin kerana isu-isu tertentu maka lambat untuk diupdatekan. Bila lambat tak updatekan nanti orang frust. Dulu kita pernah buat sistem SMS untuk mengesan. Jadi sebab itu saya nak mencadangkan bila adanya atas produk halal itu di peringkat negeri ada enactment. Semua premis yang nak masyarakat itu dia mungkin menyediakan satu kios komputer di mana kalau sekarang mencetak barcode kita masuk kita tahu berapa saja. Jadi kita mungkin buat tingkatkan lagi jadi square code atau sebagainya di mana mesin itu boleh menterjemahkan misalnya produk ini siapa punya betul tak betul dan sebab banyak penting dan terutamanya produk yang diimport kadang-kadang dia menggunakan kod macam kita tadi dia gunakan E471 jadi isu sebenarnya itu European country punya kod untuk memudahkan mereka jadi kadang-kadang kita tak faham dan apakah kandungan sebenar sebab itulah kita perlukan maklumat kita panggil one stop center tadi dan untuk itu saya minta lah supaya corporation yang besar-besar ini syarikat besar-besar ini ambil langkah tersebut supaya ia memudahkan kepada pengguna untuk memastikan produk itu betul-betul halal seperti yang diperlakukan. Ya, baik, itu dia pesanan daripada Datuk sendiri dan terima kasih sekali lagi Datuk kerana sudi bersama kami dan kepada anda semua pastikan anda dapatkan produk ataupun bekalan makanan dan sebagainya dengan cara yang halal seelok-eloknya. Walau sesibuk mana sekalipun, luangkan masa untuk sediakan makanan yang kita buat sendiri untuk keluarga kita. Kalau kita sayang keluarga kita, kita sediakan makanan yang terbaik seisi keluarga.